Salam sejahtera. Hari ini cikgu akan membincangkan tajuk berkaitan dengan graf fungsi. Tajuk hari ini graf fungsi kuadratik iaitu melibatkan X kuasa 2. Graf fungsi kuadratik ini amat penting di dalam SPM yang kamu akan duduki nanti. Kerana dalam SPM graf fungsi memainkan peranan yang banyak iaitu 12 markah untuk calon. Jadi kita lihat apa yang akan ditanya dalam peperiksaan nanti. Dalam peperiksaan kebiasaannya graf fungsi ini dia akan tanya berkaitan dengan lengkapkan jadual, di mana lengkapkan jadual ini pelajar perlu melengkapkan jadual bila diberi nilai X. Pelajar akan mencari jawapan untuk mendapatkan nilai Y dengan persamaan yang diberi. Seterusnya pelajar perlu melukis iaitu B. Melukis graf mengikut persamaan yang diberi, di mana setiap graf berikut bernilai 4 markah. Kalau jadual tadi 2 markah, okey, lukis 4 markah. Okey, seterusnya pelajar perlu mencari nilai daripada graf. Sama ada diberi nilai Y untuk mencari nilai X dan nilai X untuk mencari nilai Y. Itu merangkumi dua markah. Dan yang akhir sekali, pelajar perlu melukis satu garis lurus. Seterusnya mencari nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Ini mengambil 4 markah. Jadi keseluruhannya pelajar akan dapat 12 markah. Okey, kita lihat A. Apa itu A? A lengkapkan jadual. Bagaimanakah pelajar hendak melengkapkan jadual apabila diberi nilai X? Seterusnya pelajar akan mencari nilai Y. Bila dia cakap 2 markah, dia akan tinggalkan dekat kamu 2 ruang kosong. Negatif 2 dan 1. Okey, persamaan yang diberi adalah Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 tolak 2X tambah 7. Di sini kamu tahu X telah diberi. Jadi kita nak cari nilai Y. Kita gantikan saja X negatif 2 di dalam persamaan. Negatif 2. Satu lagi X. Mesti benda yang sama. Negatif 2. Dan kamu akan dapat jawapan. Kamu tekanlah kalkulator. Kalau tak mau tekan kalkulator, kamu congak. Tapi bagi cikgu, better kamu tekan kalkulator. Okey, kamu akan dapat negatif 1. Isi di ruang jawapan. Negatif 1. Okey, bagaimana pula sekiranya X bersamaan dengan 1? Okey, kita tengok. X sama dengan 1. Okey, kita gantikan juga X sama dengan 1 di dalam persamaan. 2 kurungan negatif 1 tambah 7. Dan kamu akan dapat 2. Tulis di ruang jawapan. Negatif 1 dan 2. Di sini, bila kamu dapat jawapan tepat, kamu akan dapat 1 markah. Satu lagi, kamu akan dapat 1 markah. Jadi, untuk A tadi, kamu dah settle lah 2 markah. Kamu dah dapat full mark untuk bahagian A. Kita tengok pula bahagian B. Okey, sebelum kita pergi bahagian B, sebenarnya untuk melengkapkan jadual 1, selain kamu buat secara manual, kamu juga boleh menggunakan kalkulator saintifik yang kamu ada, yang kamu beli, yang kamu guna selama ni. Okey, kita tengok. Okey, kalau cikgu guna kalkulator FX 570MS.
Macam mana kita nak menggunakan kalkulator untuk melengkapkan jadual 1? Okey, kita tekan alpha. Y, kita bentukkan persamaan. Okey, Y berada di koma tersebut. Kamu tengok kalkulator kamu. Seterusnya alpha. Alpha sama dengan berada di kal. Okey, berada di kal. Untuk bagi kalkulator, untuk menggunakan kalkulator, kita tak guna sama dengan putih tu. Kita guna sama dengan warna pink yang berada di atas. Okey, negatif 3. Number kita tekan macam biasa lah. Number negatif 3. Okey, untuk X, untuk nilai X, kita tekan warna pink. Alpha X. Okey, di situ X. Kuasa 2, tekan macam biasa. Yang berada di ruang tengah itu kuasa 2. Di situ. Tolak alpha X. Alpha 2X. Okey, tekan alpha 2X ataupun 2 alpha X pun boleh. Tambah 7. Di situ, untuk mencari jawapan, kita tekan kal. Okey, di situ ada kal. Tekan saja kal, akan keluar X tanda soal. Apa itu X tanda soal? Okey, bermaksud kamu tak tekan lagi number. Jadi kita test. Betul tak persamaan yang kita bina itu? Kita test dengan negatif 3. Okey, dapat tak Y negatif 14? Kalau dapat, persamaan kamu betul. Kita semak dulu. Seterusnya baru kita tekan lagi sekali kal. Baru masukkan nilai negatif 2. Akan dapat jawapan negatif 1. Seterusnya, masukkan di dalam ruang jawapan. Seterusnya, kita masukkan kal lagi sekali. Okey. Dan seterusnya, masukkan 1 sama dengan. Akan dapat 2. Masukkan di ruang jawapan. Di sini, terpulang dekat kamu sama ada kamu hendak menggunakan kalkulator ataupun menggunakan secara manual. Yang penting, bagi cikgu, kamu perlu mendapat jawapan. Kita tak kisah. Dalam pemarkahan, ada negatif 1, ada 2, kita bagi markah. Kalau tak ada dua-dua tu, kita bagi kosong markah. Itu saja. Itu pemarkahan. Bagi cikgu, kamu gunalah. Tak kisah yang mana pun, yang penting kamu faham. Okey, settle bahagian A. Kita tengok bahagian B. Bahagian B, kita lukis graf. Macam mana kita nak lukis graf? Okey, bila kita sebut lukis graf, dia mesti perlu ada skala yang diberikan. Pada paksi X, 2 cm kepada 1 unit. Bermaksud, paksi X ini sipir 1. Pada paksi Y, 2 cm kepada 5 unit. Bermaksud, pada paksi Y ini sipir 5. Okey. Kita tengok, paksi X 2 cm kepada 1. Jadi, sipir 1. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Di sini, cikgu hendak menekankan di dalam peperiksaan sebenar, kotak bagi kertas graf adalah 8 kotak saja. Tetapi kertas graf yang biasa kamu guna adalah 10 kotak. Kamu enjoy lah. Tetapi dalam peperiksaan hanya 8 kotak. Okey, kita tengok pula paksi Y 2 cm kepada 5. Okey, sipir 5, 5, 10, 15, 20. Okey, bergantung kepada, kita bina graf ini bergantung kepada table yang kita
yang diberikan. Okey, kita tengok paling tinggi, paling besar bagi nilai X adalah 3 dan paling kecil negatif 3. Jadi kamu susunlah negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifat 1, 2, 3. Bagi nilai Y pula yang paling besar adalah 7. Tetapi sipir 5. Sipir 5 kita genapkan lah. Mana ada sipir 5, 7. Kita genapkan jadi 10. Dan paling kecil adalah negatif 26. Jadi kita genapkan bagi jadi negatif 30. Cikgu tak tulis negatif 30. Kamu kena tulis lagi satu ruang jawapan. Lepas itu baru kita plot. Negatif 3, negatif 14. Kamu kena faham negatif 3, negatif 14 di mana selepas negatif 10 hingga negatif 15, kamu perlu mencari negatif 14. Ini bermaksud negatif 10 hingga negatif 15. Okey, negatif 2, negatif 1. Plot. Negatif 1. Okey, ini cikgu plot 07. 1. Kita plot. Okey. Di situ. 3, negatif 26. Ini. Kamu akan dapat ruang jawapan. Kamu akan dapat jawapan. Itulah persamaan dia. Satu markah untuk skala seragam. Plot point. Curve smooth. Lambat sikit. Slide ni. Di situ tadi. Negatif 1, 7. Kamu maksud kamu kena plot semua bagi cantik. Bermaksud ada berapa titik? Ada berapa point? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu 7 point. Perlu ada 7 point di dalam graf tersebut. Okey. Untuk dapat markah akhir, curve must be smooth. Maksud dia, curve ini mesti licin, mesti melalui semua titik. Mesti senang cerita, mesti cantik lah. Kalau tak cantik, kita tolak markah. Kamu hanya dapat 3 markah daripada 4. Seterusnya, dah settle dah tadi. Kamu dah dapat 4 markah bahagian B, 4 markah bahagian B, 2 markah bahagian A. Kamu dah dapat 6 markah. Di sini kita tengok pula bahagian C. Apabila X sama dengan negatif 0.5. Di manakah X negatif 0.5? Kamu baca tengok. Di situ negatif 0.5. Okey, Y. Kamu cari nilai Y. Jadi Y sama dengan 7. Di manakah Y sama dengan negatif 17? Kita tengok pada paksi Y dekat mana negatif 17? Okey, adakah di atas? Adakah di bawah? Okey, berada di bawah pada sifat. Negatif 15 hingga 20. Negatif 20. Berada di antara tersebut. Jadi di situ. Negatif 17. Dan kita cari nilai X. Kamu akan dapat X sama dengan 2.5. Okey, Y dan X ini kita tulis di ruang jawapan. Dan kamu akan dapat 1 markah untuk nilai Y dan 1 markah untuk nilai X. Seterusnya, kita tengok bahagian 12C1, kita boleh juga menggunakan kalkulator. Terus waktu mencari 12A. Waktu cari lengkapkan jadual tadi, sepatutnya kamu cari terus menggunakan kalkulator persamaan yang kita buat di bahagian A tadi. Okey, ini kita buat di bahagian A tadi. Seterusnya sepatutnya X dia berapa dia nak tadi X? Okey, dia nak X negatif 0.5. Sepatutnya kita cari terus pun okey. Dan dapat jawapan 7. Dan boleh tulis terus di ruang jawapan. Okey, kadang-kadang bila kamu menggunakan kalkulator, kamu kena faham. Penggunaan kalkulator ini sebenarnya untuk membantu kamu. Dalam peperiksaan, kita hanya terima maksimum 2 titik perpuluhan saja. Bila kalkulator bagi jawapan yang panjang, kamu jangan menggunakan jawapan
kalkulator. Kalau kamu gunakan jawapan kalkulator lebih kepada 2 titik perpuluhan, kamu akan hilang markah. Itu saja yang cikgu nak cakap berkaitan penggunaan kalkulator di 12C. Okey, bahagian C kita sudah tamat. Kita tengok bahagian D. Bahagian D, kamu perlu mencari satu garis lurus. Kebiasaan dia, cikgu ajar student cikgu pastikan untuk mencari D, tulis dulu persamaan di bahagian A. Persamaan bahagian A apa? Y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 7. Baru tulis persamaan di bahagian D. Tulis persamaan D. Apa persamaan D? Okey, persamaan D 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 4 sama dengan sifar. Di sini kita susun, bukan kita ubah. Persamaan D kita susun di bawah persamaan A. Kamu susun. Kalau tempat x kuasa 2, kamu letaklah tempat dia x kuasa 2. Tempat x letak x, tempat number letak number. Tempat sama dengan letak sama dengan, dan yang paling penting di bawah y adalah sifat. Sekiranya ada number, kamu kena bagi jadi sifat. Seterusnya, kamu hilangkan kuasa 2 sebab kita nak persamaan linear. Cikgu selalu cakap dekat student cikgu, sekiranya di A adalah negatif, cikgu panggil negatif ini cikgu wakilkan dengan perempuan. Dan di D adalah positif, cikgu wakilkan dengan lelaki. Di mana perempuan dan lelaki boleh kahwin ke tak boleh kahwin? Okay, sekiranya perempuan dan lelaki boleh kahwin, memang boleh kahwin lah dalam Islam. Dalam agama mana-mana perempuan dan lelaki dicipta berpasangan ni untuk ada untuk lah, ada sebab. Jadi bolehkah? Boleh kahwin. Kalau boleh kahwin, kita tambah. Seterusnya kamu guna negatif 2 tambah 4. Negatif 2 tambah positif 4. Berapa jawapan? 2x. Dan seterusnya positif 7 tambah negatif 4. Tekan kalkulator kalau tak tahu, kalau tak faham, tekan kalkulator saja, kamu akan dapat 7 tolak 4. Jawapan dia positif 3 tambah 3. Jawapan dia 3. Di situ tambah. Di sini kamu akan dapat y sama dengan 2x tambah 3 adalah persamaan garis lurus. Jadi bagaimana kita nak bina garis lurus? Persamaan sudah kita dapat, macam mana kita nak bina garis lurus? Pastikan kamu buat 3 kotak X dan Y. Refer kepada X daripada jadual di bahagian A. Ambil 3 saja di bahagian A. Mana-mana pun tak kisah. Cikgu ambil 1 dan cikgu 1 ini cikgu gantikan dalam persamaan Y sama dengan 2X tambah 5. 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. Cikgu dapat Y 5. Cikgu ambil kosong, sifat. Sifat cikgu gantikan 2 dalam kurungan sifat tambah 3. Okey, jawapan dia 3. Dan lagi 1, cikgu ambil negatif 1. Negatif 1 gantikan dalam persamaan, kamu akan dapat 1. Seterusnya kamu plot. Ni cikgu dah plot dah. Tadi 1 dengan 5, X1, Y5 cikgu dah plot. X0, Y3 cikgu dah plot. Dan akhirnya negatif 1 pun cikgu dah plot. Ambil pembaris panjang garis. Di sini kamu akan nampak 2 persilangan lengkung dan garis lurus. Okey. Kamu baca persamaan tersebut. Persamaan yang bersilang itu garisan yang bersilang itu adalah negatif X sama dengan 0.7.
Satu lagi yang silang. Di situ. X sama dengan negatif 2.0. Di sini kita akan bagi markah dekat kamu persamaan. Bukan persamaan. Garis lurus yang betul. Melalui 2 titik yang kamu buat itu, kamu dah dapat 2 markah. Jawapan 1 markah. Satu lagi 1 markah. Okey, macam mana kita hendak menggunakan kalkulator untuk menyemak sama ada betul atau salah. Kita masuk tekan mood tadi, kita masuk degree, kamu cari sampai jumpa degree. Okey, tadi kuasa 2, kamu tekan 2. Okey, sama dengan kamu. Okey, di sini persamaan yang kamu dapat tadi, kamu kena masuklah. Okey, persamaan. Ni semua kamu akan dapat nilai. Persamaan di bahagian D tadi. Kamu akan dapat nilai. Okey, sama seperti yang kamu nak dapat persilangan antara lengkung dan garis lurus. Baru jawapan dia betul. Dapat 0.7 dan dapat negatif 2.0. Ini kita semak. Sama ada betul ke salah. Sekiranya persamaan kalkulator kamu masuk betul dah. Tetapi dekat ruang jawapan yang kamu kira secara manual tadi dapat jauh. Bermaksud jauh. Pada 0.7 kamu dapat 1.7. Negatif 2.0 kamu dapat negatif 3.0. Bermaksud persamaan garis lurus kamu salah. Kamu cek balik. Ini kita guna kalkulator ni untuk kita cek sama ada persamaan garis yang kita bina itu betul ataupun salah. Okey, ini cikgu tulis. Semak jawapan sekiranya julat terlalu besar. Persamaan garis lurus yang kamu cari itu salah. Sekian, terima kasih daripada cikgu dan semoga kamu dapat menjawab dengan baik